Sekarang buka muka surat 48. Okey, mari kita tengok kuasa yang di-Pertuan Agong, iaitu yang di-Pertuan Agong merupakan kuasa atau peranan yang luas dalam pemerintah negara meliputi kuasa eksekutif, perundangan dan kehakiman, iaitu tiga poin, iaitu kuasa eksekutif, perundangan dan kehakiman. Okey, mari kita tengok kuasa eksekutif. Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri, iaitu melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Okey, mari kita tengok melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri, iaitu yang di-Pertuan Agong melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada budi bicara baginda mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Baginda dengan nasihat Perdana Menteri melantik menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri daripada ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Jadi mari kita tengok tentang perlantikan perkara penting. Okey, di dalam perlantikan jawatan penting, satu, yang di-Pertuan Agong melantik Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Audit Negara. Saya ulangi lagi sekali, yang di-Pertuan Agong melantik satu, Peguam Negara, kedua, Panglima Angkatan Tentera dan ketiga, Ketua Audit Negara. Baginda juga melantik Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, Ahli Suruhanjaya Polis dan sejumlah ahli dalam Majlis Angkatan Tentera. Okey, di dalam ketenteraan, yang di-Pertuan Agong ialah pemerintah tertinggi seluruh Angkatan Tentera Malaysia. Baginda dibantu oleh Majlis Angkatan Tentera yang bertanggungjawab di bawah kuasa baginda bagi pemerintahan, tata tertib dan pentadbiran Angkatan Tentera serta perkara yang bersangkutan dengan gerakan tentera. Okey, di dalam diplomatik pula, iaitu yang di-Pertuan Agong melantik diplomat Malaysia ke luar negara. Baginda juga menerima menghadap, saya ulangi lagi sekali, baginda juga menerima menghadap diplomat asing sebelum mereka mula menjalankan tugas di Malaysia. Okey, mari kita tengok soalan. Mengapakah perkataan urusan Seri Paduka Baginda tercatat dalam sampul surat urusan kerajaan? Berikan jawapan kepada cikgu, dan juga QR kod-nya Perlembagaan Persekutuan berkaitan dengan bahagian 5 negeri-negeri. Okey. Sekarang buka muka surat 49. Okey, mari kita tengok kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong. Okey, kuasa perundangan, iaitu yang di-Pertuan Agong memperkenankan sesuatu rang undang-undang yang melalui proses pembentangan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Jadi itu adalah kuasa perundangan, iaitu kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong. Satu adalah kuasa perundangan. Okey, seterusnya persidangan parlimen. Okey, yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa memanggil parlimen bersidang. Baginda juga berkuasa memberhentikan dan membubarkan parlimen. Okey. Okey, agama pula, yang di-Pertuan Agong merupakan Ketua Agama Islam di negeri baginda sendiri. Wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah. Ketua Agama Islam di negeri-negeri lain ialah Sultan atau Raja yang memerintah di negeri masing-masing. Okey, mari kita tengok hak dan keistimewaan. Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab serta menjaga, saya ulangi sekali lagi. Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab menjaga serta melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sarawak dan Sabah. Baginda juga bertanggungjawab melindungi kepentingan sah kaum lain di Malaysia. Dan satu lagi, iaitu yang penting,
iaitu peristiharan darurat. Okey, seperti yang kita alami iaitu semasa pandemik COVID-19, iaitu pengisytiharan darurat. Okey, yang di-Pertuan Agong boleh membuat pengisytiharan darurat. Pengisytiharan darurat dibuat setelah baginda memastikan kebenaran wujudnya keadaan yang mengancam keselamatan awam dan ekonomi negara. Okey, kita tengok kuasa kehakiman, iaitu kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong, iaitu kuasa kehakiman. Okey, yang di-Pertuan Agong melantik hakim mahkamah atasan atas nasihat Perdana Menteri setelah dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan perunding dengan Majlis Raja-Raja. Hakim mahkamah atasan terdiri daripada Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Tinggi. Okey, kita tengok pula kuasa pengampunan. Dalam hal jenayah di wilayah persekutuan, seseorang yang sudah dihukum boleh memohon keampunan daripada yang di-Pertuan Agong. Baginda akan bertindak atas nasihat lembaga pengampunan. Baginda berkuasa mengampunkan, menangguhkan dan meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. Jadi itu adalah kuasa pengampunan. Jadi kita tengok iaitu kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong. Satu adalah kuasa perundangan, persidangan parlimen, agama, hak dan keistimewaan, peristiharan darurat, kuasa kehakiman dan kuasa pengampunan. Okey, mari kita tengok iaitu kesetiaan kepada raja dan negara merupakan prinsip ketua saya ulangi lagi sekali. Oleh kerana hujan, kita berasa hujan di sini dan juga angin kuat, saya rasa best dengan angin seperti ini. Okey, kita sambung iaitu kesetiaan kepada raja dan negara merupakan prinsip kedua rukun negara. Okey, sebagai warga negara yang patriotik, kita mesti mengamalkan prinsip tersebut bagi menzahirkan taat setia kepada yang di-Pertuan Agong, tonggak pemerintahan negara.